Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita sambung lagi subtopik 8.24. Kita tengok dalam dari segi plot titik ni dah. Okey. Apabila setiap cerapan ditambah 2, okey, daripada contoh yang diberi sebelum ni, apabila kita tambah cerapan dengan 2, setiap cerapan kita tambah dengan 2, kita akan dapat jadi 15 ni nanti dia akan jadi 17 lah. Jadi serakan dia kita nampak sama. 1, sini 3. Okey. Kemudian kita tengok di sini. Seluruh plot titik dianjak ke kanan. Okey. Daripada 8 ni dianjak ke kanan. 1, 2. Okey. Dianjak ke kanan sebanyak 2 lah. Kalau ditambah 2. Kalau ditambah 5, kita akan anjak sebanyak 5 ke kanan. Kalau ditolak pula, kita akan anjak ke kiri. Okey. Dengan serakannya tak berubah. 1, okey. Serakan dia tak berubah. Okey, sama. 3, sini 5, sini pun 5, kemudian 4, 2, 1, 1. Okey, sama. Okey, seterusnya kita tengok pula julat skor. Julat skor asal ni, julat dia 15, okey. Cerapan 15 yang terbesar tolak 8. 15 tolak 8 kita dapat 7. Okey, julat skor asal. Kalau skor yang baru ni, kita dapati dia adalah sama deh. Dia tak berubah. Jadi 17 yang cerapan paling besar dengan cerapan paling kecil. 17 cerapan paling kecilnya 10. Jadi 17 tolak 10 kita dapat 7 juga. Okey, jadi julat skornya adalah sama, tak berubah. Okey. Seterusnya kita tengok apa lagi jadi. Julat bagi kedua-dua data ni kita dapati adalah sama. Jadi itu ialah daripada segi gambar rajah. Okey, dari segi gambar rajah kita dapati inilah julat skor asal dengan julat skor baru dia adalah sama. Dan kalau kita tambah dia akan bergerak ke kanan. Kalau kita tolak dia akan bergerak ke kiri. Bergantung kepada pemalai yang kita tambah tu. Okey, seterusnya kita tengok pula kes yang kedua. Kes yang kedua ni setiap data didarab atau dibahagi dengan satu pemalar secara seragam. Okey. Didarab atau dibahagi. Okey, dalam contoh ini kalau lihat dalam buku teks, kita tengok contoh tu kita nak darab dengan 2. Data asal kita nak darab dengan 2. 5 kita darab 2, 8 kita darab 2, 3 darab 2, 4 darab 2 dan 1 darab 2. Hasilnya ialah seperti ini. Dia bagi tahu dah dalam 10 dalam nota ni lah. Okey. Jadi ini adalah hasil data setelah kita darab dengan 2. Okey, kita tengok julat. Okey, kita tengok julat. Julat bagi data asal. Julat dia iaitu cerapan yang terbesar kita tolak dengan cerapan yang terkecil. Okey, cerapan yang terbesar dia ialah 8 tolak yang terkecilnya 1 dapat 7. Okey, apa jadi kepada julat bagi data yang setelah kita darab? Okey, agak-agaknya apa jadi? Jadi yang terbesar dia, cerapan terbesar 16 tolak cerapan terkecil 2, jadi 14. Sama ke tak ni? Ni julat yang asal 7, julat yang baru 14. Okey. Jadi kalau kita lihat di sini 7 nak jadi 14 ni adalah kita darab dengan 2 tak? Jadi julat asal kita darab dengan 2. 2 ni pemalar, 2 ni ialah pemalar. 2 ni ialah pemalar. Pemalar ni biasanya kita simbol dengan huruf K. K. Sekarang ni julat antara kuartil, awak gunalah teknik ataupun cara kaedah yang telah awak belajar sebelum ni. Jadi nak cari julat antara kuartil, lepas kita kira kita dapati julat antara kuartil untuk
data yang asal ni ialah 4.5. Kemudian julat antara kuartil bagi data yang baharu ni ialah 9. Jadi di sini juga, di sini ni 4.5, 9. Dia berganda tak? Dia berganda. Jadi kita dapati dia darab 2 juga. 4.5 darab dengan 2 kita dapat 9. Okey. Jadi julat berganda, julat antara kuartil juga berganda. Apa jadi pada variance? Okey, kita lihat variance. Variance ni awak boleh kira dengan kalkulator. Jadi tengok balik video macam mana guna kalkulator untuk cari variance dan sisihan piawai. Okey, variance kita akan dapat 5.36. Jadi variance untuk data baru kita dapat berapa? 21.4. Jadi kalau awak darab ni dia lebih kurang gandaan 2 lah ya. Dia lebih kurang gandaan 2. Jadi darab 2 juga. Okey, begitu juga dengan sisihan piawai. Sisihan piawai bagi data yang lama asal dan sisihan piawai bagi data yang baru. Okey, berganda juga. Jadi kesimpulan di sini, okey, semua berganda ni dah jadi ni. Yang ni 2.315 sudah berganda. Okey. Jadi kita lihat kesimpulannya. Apabila setiap cerapan dalam set data didarab dengan pemalar, pemalarnya K, maka kita dapati julat baharu ialah julat asal darab dengan 2 ni. Julat asal dia 7 darab dengan 2. Kalau K-nya 2. Jadi kalau nak darab K-nya 5, K darab dengan 5 lah. Okey, kita akan dapat julat baharu. Nak dapat julat baharu ialah julat asal darab dengan K. Okey, julat antara kuartil yang baharu ni, julat antara kuartil yang baharu ni adalah sama dengan pemalar ni darab dengan julat antara kuartil bagi yang lama, yang asal. Okey. Yang ketiga, sisihan piawai yang baharu adalah samalah, dia sama dari atas ke bawah ni. Cuma variance. Okey, variance ni K dia kuasa 2, pemalarnya kuasa 2, variance. Ni variance sebab dia kuasa 2. Jadi 5 kuasa 2 lah, bergantung kepada pemalar. Jadi pemalarnya K kuasa 2. Okey. K kuasa 2 darab dengan variance. Jadi K di sini 2 kuasa 2 4 darab dengan 5.36. Jelas di situ ya. Yang ini maksudnya K kuasa 2 darab dengan variance asal. Variance asal. Jadi kita akan dapat K kita sekarang ni ialah 2. Maka 2 kuasa 2 darab dengan variance asal kita ialah 5.36. Itu saja. Sebab variance ni dia kuasa 2. Okey. Kalau sisihan piawai, K je lah, kita darab saja dengan pemalar dengan sisihan piawai yang asal. Okay. Kalau kita bahagi, okay, kalau kita bahagi, set data dibahagi sama je lah. Kalau darab, kita darab lah. K darab ni. Kalau bahagi, kita bahagilah dengan K. Ni semua bahagi dengan K. Okay. Kalau variance, ingat mesti K kuasa 2. Okay, selesai untuk kes yang kedua.